Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin warrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Wa fi muqaddimatihim nabiyyuna Muhammadin al-Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala limpahan dan kurniaannya dan izinnya. Maka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita meneruskan sakibaki kehidupan kita dengan amal ibadah, menghambakan diri kepadanya, dan insya-Allah dengan niat yang ikhlas, dengan cara yang betul, kita akan mendapat balasan yang sebaiknya di sisinya apabila kita kembali menghadapnya pada kemudian hari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sepatutnya pada malam ini kita ada majlis perdana, ceramah perdana. Tetapi disebabkan ada masalah mungkin, saya tak tahu, maka saya diminta gantikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita akan membicarakan berkenaan dengan alamatul kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Yang mana kalau kita lihat kata pengarang kitab ini, dia kata kita lihat terlebih dahulu melalui tertibu alamatil kubra hasaba wuqu'iha, susunan tanda-tanda kiamat yang besar berdasarkan kepada berlakunya. Hunaka alamatul kubra tadullu ala qurbi qiyamis sa'ah. Kata pengarang kitab ini, di sana ada tanda-tanda besar yang menunjukkan bahawa sudah dekat dengan hari kiamat. Fa idza zaharat kanat as-sa'atu 'ala ithriha. Dan sekiranya muncul tanda-tanda ini, maka makin hampirlah kita dengan kiamat. Fa fi sahih al-Muslim عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكروا قالوا نذكر الساعة قال إنها لم تقوم حتى تروا قبلها 10 ayat. Dalam Sahih Muslim daripada Hudzaifah, ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kami saling ingat mengingati, maka tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, apa yang kamu saling sebut tu? Apa yang kamu bercerita tu?
Qalu, maka kata kami, nadhkurus sa'ah, kami mengingatkan tentang hari kiamat. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha lan taquma, sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan berlaku sehingga kamu melihat sebelumnya ada 10 tanda besar. Maksudnya daripada hadis ini kita dapat mengetahui bahawa ada 10 tanda besar yang akan menunjukkan bahawa kita ni sudah hampir dengan hari kiamat. Maka disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ad-dukhan, iaitu asap tebal. Yang kedua wad-dajjal, dajjal, wad-dabbah, kemudian binatang yang melata, binatang dalam bentuk macam mana tak tahu. Wa tulu'ush syams min maghribiha, dan terbit matahari dari sebelah barat. Wa nuzul Isa bin Maryam, kemudian turun Isa bin Maryam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, kemudian Ya'juj dan Ma'juj. Wa thalathata khusuf, dan 3 gerhana. Gerhana bil masyriq, gerhana di timur, kemudian gerhana di barat, kemudian gerhana di semenanjung tanah Arab. Wa akhiru dzalik nara takhruju minal Yaman, akhir sekali api yang keluar daripada bumi Yaman. Tatrudun nasu ila mahsyariha, membakar manusia keseluruhan. Jadi itu di antara tanda, itu di tanda 10 yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan berlaku sebelum kiamat. Dan kita boleh lihat dan kita boleh tengok sendiri dengan mata kepala kita, sekiranya umur kita panjang. Wal ayatul kubra mutatabi'ah fi wuqu'iha, kata pengarang kitab ini, dia kata tanda-tanda kiamat yang besar ini kemunculan dia mengikut susunan. Dia bukannya berterabus, muncul kat sana sikit, muncul kat sini sikit, tak ada. Susunannya mengikut kemunculannya mengikut susunan. La yakadu yufassilu bainaha fasilu zamani, yang mana tidak akan berlaku di antara 2 tanda kiamat itu jurang masa, diselangi dengan jurang masa. Dia akan berlaku, selepas berlaku yang pertama, berlaku yang kedua, seterusnya yang ketiga, dan seterusnya. Wahya tashbahu fi tatabu'iha idza waqa'at al-'aqdi idza inqata'a salakuhu alladhi yantazimu habbatihi. Kata pengarang kitab ini, dia mengikut jalan dia, dah disusun dah. Kalau keluar nombor 1, keluarlah nombor 2. Kalau keluar nombor 2, maka seterusnya keluarlah nombor 3. Fa innal habbatul ula tusqitu fatatabbu'iha baqiyatul habbat bila ta'khir. Kata pengarang kitab ini, dia kata sekiranya yang pertama dah muncul, habis yang pertama, terus keluar yang kedua, sebagaimana rawal hakim bi isnadin sahih, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hakim dalam mustadrak dia, dalam kitab mustadrak dia, dengan sanad yang sahih. Kenapa dia kata macam ni? Sebab saya masuk sedikitlah. Sebab Al-Hakim ini, dia menyusun kitab hadis dia berdasarkan kepada syarat
Bukhari dan Muslim. Tetapi dia tidak melihat kepada dia menyusun kitab dia mengambil hadis yang dimasukkan dalam kitab dia yang dinamakan Al-Mustadrak, mengikut syarat perawi yang ada ataupun nama-nama perawi yang ada dalam hadis dalam kitab Bukhari dan Muslim. Tetapi dia tidak melihat kepada berlakunya pertemuan di antara perawi-perawi dan sebagainya. Maka mana yang dia jumpa hadis, nama perawi tersebut ada dalam Sahih Muslim dan Bukhari, dia masukkan dalam kitab dia. Maka datang ulama yang seterusnya, dia mengkaji balik dan membetulkan balik syarat yang dibuat oleh hakim tersebut dalam kitab dia. Sebab di sana pun ada yang dhaif dan maudhu' dan sebagainya. Tetapi dalam hadis ini yang diriwayatkan daripada hakim dalam Mustadrak dia, sanad yang diambil hadis ini sanadnya sahih, yang telah dikaji, yang disepakati oleh para ulama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amaratu kharzatu manzumat fi silki fa in yaqta'u silka yatba'u ba'daha ba'dha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kiamat ni telah tersusun jalan dia. Sekiranya salah satunya dah putus, maka diikuti yang sebahagiannya. Maknanya daripada hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahawa tanda-tanda kiamat itu yang besar tidak akan terputus. Dia akan bersambung sehinggalah habis yang akhir sekali. Cuma para ulama melihat kepada susunan. Berlaku khilaf di kalangan ulama hadis, terutama sekali hadis fitan, yang manakah susunannya yang betul. Nanti kita lihat. Wa qad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna wuqu'al harbil kubra bainal muslimina war rum wa hiya allati sammaha mulhamah satakunu awwalan. Kata pengarang kitab ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menggambarkan kepada kita bahawa perkara yang pertama sekali, tanda kiamat yang pertama sekali yang berlaku ialah peperangan di antara yang besar yang berlaku di antara orang Islam dengan Rom. Kalau kita lihat peperangan yang besar yang berlaku sebelum ini sudah berlaku di antara umat Islam dengan Rom. Maka para ulama menyatakan bahawa kemungkinan yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun syarah kepada hadis tersebut, Rom yang dimaksudkan itu ialah mereka bangsa seperti Rom. Sebab peperangan di antara orang Islam dengan Rom ini sudah lama berlalu. Di zaman peperangan Mu'tah akhirnya. Kemudian telah berlakunya pembukaan Konstantinia dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Inggrisnya Constantinople, ataupun dalam bahasa yang biasa kita dengar ialah setelah Sultan Muhammad Al-Fatih menawan kota tersebut, namakan Istanbul. Bukannya Isketambola dalam cerita Piramli itu. Istanbul. Istanbul sekarang lah, Turki. Jadi perkara tersebut telah berlaku. Seolah-olah seterusnya
akan berlaku tanda yang kedua, tapi tanda yang kedua tidak muncul. Maka kemungkinan akan berlaku peperangan yang seterusnya di antara umat Islam dan juga dengan bangsa yang sebagaimana bangsa Rom, iaitu orang kulit putih, ataupun boleh dikatakan peperangan salib yang seterusnya, atau dalam sejarah Islam dinamakan Al-Harbus Salibiyyin. Kemungkinan itu akan berlaku. Kerana apa? Kalau kita lihat pada hari ini, peperangan yang banyak berlaku, penindasan yang banyak berlaku ialah di antara mereka yang jenis bangsa seperti Rom itu terhadap umat Islam. Yang terkini di Ukraine, Rusia menghantar tenteranya ke Ukraine. Sedangkan asalnya Ukraine ini, jajahan-jajahan tersebut di sekelilingnya ialah mereka yang menganut agama Islam. Walaupun orang kata dari segi amalan, penghayatan agama Islam itu agak kurang, kerana mereka dekat dengan bangsa Eropah, tetapi mereka tetap Islam. Jadi dengan itu kemungkinan berlakulah sebagaimana yang Rasulullah SAW sebut, berlaku peperangan yang besar di antara umat Islam dan juga Rom. Kerana kalau kita lihat dalam peta pun, peta sejarah berlaku peperangan Rom sebelum ini, Rom berada di sebelah Eropah, Itali lah sekarang kalau kita istilahnya, Itali lah sekarang. Jadi kemungkinan akan berlaku tanda ini di kemudian hari. Wallahu a'lam. Wahia allati sammaha mulhamah satakunu awalan thumma yaftahul muslimuna Konstantiniyah. Kemudian umat Islam akan buka kota Konstantiniyah. Dan kalau kita lihat pada peringkat dasarnya, sebenarnya kota Istanbul ataupun Turki sebenarnya telah dikuasai oleh mereka-mereka yang berfikiran, beraliran sekularisme. Manakala kalau kita lihat pemikiran ini sebenarnya lahir daripada mana? Lahir dari sebelah Eropah, yang mana mereka menafikan agama dalam urusan kehidupan seharian. Mereka memisahkan di antara agama dengan kehidupan seharian. Mereka menganggap bahawa agama ini bila dicampur adukkan dengan urusan harian, maka menjadi satu zaman kegelapan, merosakkan keadaan. Maka itulah dibawa dalam pemikiran umat Islam, sehingga yang jatuh khilafah Uthmaniyah yang diambil alih Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924. Jadi asal pemikiran itu kalau kita lihat daripada sebelah sana juga. Tidak mustahil, kerana kita lihat sekarang ini pun Islam sedikit bangkit di Turki. Kalau zaman saya belajar dulu, saya ada kawan yang satu kelas dengan saya dalam kelas bahasa daripada Turki. Saya tanya dia bagaimana dia belajar agama di sana. Dia kata saya belajar agama di rumah-rumah guru-guru. Tak boleh belajar di masjid macam kita ni di Turki. Ke surau tak ada, tak boleh. Atau berkumpul lebih daripada 5 orang. Nak belajar seorang sama seorang, itu pun masuk ke pintu belakang. Sampai ke tahap itu. Kerana apa? Mereka tidak mahu agama mencampuri urusan dunia.
Dan tidak ada sekolah agama pada zaman itulah. Setelah pemerintahan yang baru ini, wallahu alam lah bagaimana keadaan Turki sekarang. Thumma yakhrujud dajjal, barulah munculnya Dajjal. Rawa Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umranu baitul muqaddas kharabu Yathrib wa kharabu Yathrib khurujul mulhamah wa khurujul mulhamah fathul Qustantiniyah wa fathu Qustantiniyah khurujud dajjal. Rawahu Abu Dawud fi Mushkatul Masabih wa isnaduhu hasan. Sanad dia hasan. Apa maksud sanad dia hasan? Bermakna salah seorang perawinya ada yang sedikit lemah dari segi ingatan. Sampai begitu teliti kalau kita lihat para ulama menjaga hadis. Dalam perawi itu 5 orang perawi ke 10 orang perawi hadis dalam sanad, minta maaf, dalam sanad tersebut, sekiranya ada salah seorang lemah dari segi mengingat, hadis tu dah turun kepada hasan. Kalau lebih dah jadi dhaif, tak boleh nak pakai. Pakai pun dalam bab-bab yang tertentu sahaja. Dah jadi tahap hasan. Maksudnya dari segi akidah apa semua tak boleh gunalah. Dari segi orang kata amalan sahaja, segi fiqh sahaja untuk pengetahuan. Maka sampai ke tahap itu penelitian dalam bab hadis. Tetapi sekarang ni di Malaysia kita ada Kasim Ahmad yang tetap dengan pendirian dia, yang mengatakan bahawa hadis tak boleh pakai. Katanya 60% daripada hadis ni pembohong. Yelah, kau kumpul banyak-banyak, beratus ribu, termasuk yang dhaif memanglah banyak, termasuk yang maudhu' memanglah banyak. Tetapi yang 40% yang kau kata okey tu macam mana? Dah 60% tak okey pembohongan, yang 40% lagi tu macam mana? Yang tak bohong tu, tak tahulah dia jawapan dia macam mana kan. Dan dia sanggup diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan pegangan dia. Allahu a'lam. Masya-Allah. Na'udzubillah. Dia hanya mahu berpegang kepada Al-Quran sahaja. Jadi kalau kita lihat, begitu teliti ulama hadis untuk orang kata meletakkan syarat pada hadis supaya umat Islam seterusnya boleh guna. Tapi kita pun tak faham kenapa dia mengatakan bahawa dia nak pakai Al-Quran sahaja, sedangkan periwayatan Al-Quran itu sendiri pun daripada hadis. Maksudnya dalam arti kata lain, ialah dia baca Al-Quran tetapi melalui riwayat hadis. Tapi kalau orang dah keras ni, khatamallahu ala qulubihim, dah keras dah hati dia, dicop oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam tu jugalah. Sama-samalah kita berdoa moga-moga dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pengikut-pengikutnya, ramai itu pengikutnya kita tak tahu je. Kalau disenaraikan, masya-Allah tuan-tuan akan terkejut. Kita doakan moga-moga mereka diberikan hidayah. Malah ada kumpulan tertentu, saya sendiri dah 2 kali jumpa orangnya. Yang satu pasang tu suami isteri lah, yang seorang lagi bekas jeneral.
dia ada satu kumpulan yang berfahaman sama sebagaimana Qasim Ahmad. Dia kata sembahyang kita ni tak betul. Sembahyang kita ni bukannya 5 waktu, 3 waktu je. Dia ikut apa yang ada dalam Quran lah. Jadi banyak-banyaklah kita berdoa. Selain kita berdoa, kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada fahaman tipu daya iblis ini, dan kita berdoa moga-moga mereka mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis tersebut, dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan melalui riwayat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tandanya ialah Baitul Maqdis kharab, hancur. Baitul Maqdis hancur. Kemudian disusuli seterusnya ialah Yathrib, iaitu Madinah. Kemudian khurujul malhamah. Mulhamah itu yang dimaksudkan ialah peperangan di antara umat Islam dengan Rom. Kemudian seterusnya, selepas peperangan tersebut, berlakunya pembukaan Konstantinia, ataupun disebut dalam bahasa Inggerisnya Constantinople. Kemudian khurujud Dajjal. Itu di antara hadis yang disebutlah. Wa muradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi al-ahdath taqa'u mutatabi'ah mutawaliyah wa sayadhhiru lil qari' wa huwa yutabi'u kitabuna hadha. Kata pengarang kitab ini, yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peristiwa-peristiwa tadi akan berlaku secara berturut-turut, dan akan dapat lihatlah sekiranya kita meneruskan bacaan kepada kitab ini. Kata pengarang kitab ini, dia kata kita akan lihat bagaimanakah susunan dia. Hiya allati sammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berlaku juga peperangan dengan Rom sebagaimana yang dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mulhamah. Wa ba'da intisarhum, dan selepas kemenangan oleh umat Islam, maka Konstantinia atau Constantinople, Istanbul, dipegang oleh orang Islam. Thumma yakhrujud Dajjal. Wa ba'da khurujud Dajjal yanzilu Isa. Apabila munculnya Dajjal, maka Isa turun. Kita dah bincang sebelum ni. Sebelum Isa turun, Mahdi terlebih dahulu mengambil alih. Kemudian Isa turun, tugas dia apa dia? Yaqtulu ad-Dajjal, bunuh Dajjal. Tetapi tetap mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yakhruju Ya'juj wa Ma'juj fi zaman Isa. Ya'juj dan Ma'juj ini akan keluar pada zaman Isa. Jenis makhluk yang macam manakah? Wallahu a'lam. Dalam setengah hadis menggambarkan bahawa bila mereka lalu sahaja di Tasik Tabari, kering Tasik Tabari itu. Ini makhluk macam mana tak tahulah. Lalu je kering air. Berapi ke badan dia tak tahulah. Wa yuhlikuhumullah fi zamanih. Dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Ya'juj Ma'juj ini zaman Isa. Wa tartibu ila huna wadihun zahir. Dalam susunan ini sehingga kepada zaman turun Isa ini jelas. Kata pengarang kitab ini. Amma baqiyatul ayat, adapun susunan yang seterusnya yang baki daripada selepas turunnya Isa, bunuh Dajjal, dan juga Ya'juj wa Ma'juj timbul, fa inna tartibuha laisa wadihan tamaman. Susunannya tak jelas berdasarkan kepada hadis tadi.
Naam, kata pengarang kitab, ya khurujud syams min maghribiha wa khurujud dabbatil ard wa khurujun nar allati tahsyurun nas takunu bitta'kid. Betul, akan berlaku keluarnya matahari di sebelah barat. Betul berlaku. Akan keluarnya binatang, dabbah, ke atas muka bumi ini yang merosakkan muka bumi ini. Wa khurujun nar, dan juga akan keluar api di tanah Yaman. Itu betul, tapi sebelum atau selepas. Itu yang berlaku khilaf di antara para ulama. Ba'da khurujud dajjal wa nuzul Isa wa khurujul Ya'juj wa Ma'juj, walakin ayyuha yasbiqul akhar. Semua ini akan keluar selepas khurujud dajjal dan juga Ya'juj wa Ma'juj. Tetapi yang mana dulu? Sama ada keluar matahari dulu dari sebelah barat, ataupun api keluar dulu, ataupun keluarnya binatang berkaki empat terlebih dahulu. Annal hadits alladhi rawahu Muslim fi sahihihi an Hudzaifah sarihun fi anna khurujun nar allati tahsyurun nas min al-Yaman hiya akhirul ayat. Dalam riwayat Hudzaifah secara jelas menyatakan kepada kita bahawa di akhir sekali sebelum kiamat berlaku, maka keluar api di sebelah Yaman membakar semua sekali. Itu yang akhir sekali tanda yang akan keluar. Faqad dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayatul 'asharul kubra wa qala fi ayatil 'ashirah hiya an-nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam 10 tanda itu, tanda yang terakhir disebut secara jelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru dzalika. Rasulullah menggunakan perkataan wa akhiru dzalik, dan akhir sekali kata Rasulullah, naru takhruju minal Yaman, api yang keluar daripada Yaman, tatrudun nasu ila mahsyariha, membakar manusia keseluruhannya. Wa tabqa 6 ayat, yang tinggal lagi 6 tanda yang besar, iaitu tulu'us syams min maghribiha wa khurujud dabbah wad dukhan wal khusuf, dan tanda gerhana, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di semenanjung tanah Arab. Jadi ada 6 semua. Timbul naiknya matahari di sebelah barat, keluarnya binatang, asap tebal, gerhana di sebelah timur, gerhana di sebelah barat, dan juga gerhana di sebelah semenanjung tanah Arab. Jadi yang ini tak tahu susunannya yang mana, yang mana dulu. Amma tulu'us syamsu min maghribiha wa khurujud dabbah fatakuna ba'da nuzul Isa wa qatlihi dajjal. Adapun kata pengarang kitab ini, keluarnya matahari di sebelah barat dan juga keluarnya binatang ad-dabbah itu, fatakuna ni berlaku selepas turunnya Isa dan Isa bunuh Dajjal. Wa ihlaku Ya'juj wa Ma'juj, dan selepas Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj fi zaman Isa, pada zaman Isa. Wa ba'da fasadin nas wa durusil Islam, dan selepas berlaku kerosakan manusia di kalangan manusia, dan juga pengajian Islam keseluruhannya, ilmu Islam hilang pada ketika itu. Kalau kita lihat pun, di antara tanda-tanda kiamat juga ialah ilmu Islam tidak dipelajari. Dan antara hadis yang pernah saya baca ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadis riwayat Muslim, saya lupa
Makna dia akan berlaku kiamat apabila tidak ada lagi manusia yang menyebut Allah. Yang mana ditafsirkan, disyarahkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaut, masih hidup lagi orangnya, di antara muhaddis terkenal pada masa kini lah. Dr. Yusuf Al-Qardawi pun rujuk kepada dia. Masa saya tinggal Jordan tu, umur dia lebih kurang 72 tahun. Sekarang saya tinggal di Jordan lebih kurang 10 tahun, mungkin umur dia 82-83 lah. Dan gambar terkini hari tu kawan saya post, masukkan dalam Facebook. Masih bertenaga lagi. Dan tanya ke pelajar-pelajar yang balik daripada Jordan pun, dia kata Syekh masih kuat lagi ustaz, masih lagi menghafal kitab, baca kitab. Masya Allah, umur 80 lebih hafal kitab tuan-tuan. Bukan hafal hadis, hafal kitab. Syekh Syu'aib kata yang dimaksudkan di sini ialah bukan orang yang menyebut kalimah Allah, tetapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang yang beriman di atas muka bumi ini tidak akan hancur, tidak akan berlaku kiamat. Tetapi apabila orang beriman telah tiada, maka berlakulah kiamat. Saya lupa matan hadisnya, minta maaf. Wa qabla khurujun nar allati tahsyurun nas. Dan ini berlaku sebelum api membakar manusia keseluruhannya. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis daripada Abdullah bin Amr, dia mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna awwalul ayat khurujan tulu'ash syams min maghribiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda pertama ialah naiknya matahari di sebelah barat, wa khurujud dabbah 'ala an-nasi ad-duha, dan keluarnya binatang berkaki empat yang dinamakan ad-dabbah pada manusia. Wa ayyuhuma kanat qabla sahibatuha fal ukhra 'ala ithriha qariban. Yang mana satu dulu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak menetapkan, fal ukhra 'ala ithri qariba, maka yang selepasnya itu sudah dekat dengan kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak menentukan yang mana satu, ad-dabbah dulu ke ataupun keluar matahari dulu. Wala yajuzu istidlalu bihadzal hadis ala tulu'is syamsi yakunu qabla khurujid dajjal. Maka kata pengarang kitab ini, kita tidak boleh berdalilkan hadis ini mengatakan bahawa keluar matahari dulu barulah dajjal. Kenapa? Rasulullah pun tidak menetapkan, dia tak tahu yang mana. Baginda sendiri pun tak tahu yang mana satu. Cuma Rasulullah sebut bahawa itu yang akan berlaku. Qala al-Hakim Abu Abdullah alladhi yadhharu anna tulu'a asy-syams yasbiqu al-khuruj ad-dabbah thumma takhruju ad-dabbah fi dhalika al-yawm aw alladhi yaqrubu min. Kata Hakim bin Abdullah, dia kata sekiranya zahirnya tulu' asy-syams, iaitu keluarnya matahari terlebih dahulu, maka seterusnya ad-dabbah. Maka ad-dabbah itu yang dekat dengan kiamat. Sekiranya dabbah keluar dulu, maka syams, naiknya matahari di sebelah barat, kemudiannya, dan yang kemudian itu lebih dekat dengan kiamat. Itu sahaja pandangan ulama. Kemudian berlakulah gerhana-gerhana. Sebab itulah kita ada solat sunat gerhana. Kerana apa? Gerhana ini merupakan di antara tanda-tanda kiamat. Jadi sepatutnya kita mengambil iktibar daripada berlakunya gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Bukannya menjadi satu fenomena pesta
berkumpul di satu tempat, lepas tu sama-sama kita tengok gerhana. Ada pula gerai yang jual cermin mata untuk melihat gerhana. Jadi orang kata jadi perniagaan pula. Alangkah eloknya kalau dikatakan dibuat satu majlis, sama-sama berkumpul solat gerhana, masya-Allah, cantik. Tapi pesta benda lain. Pesta benda lain berlaku, iaitu pesta peminat astronomi. Ini jarang-jarang berlaku, 20 tahun sekali. Ambil gambar, masuk dalam Facebook dan sebagainya, kenangan ketika hayat. Orang Islam kan macam tu. Jadi tuan-tuan, walau macam mana susunannya sekalipun, kita tahu bahawa itulah yang akan berlaku kepada kita apabila dekat dengan kiamat. Dan insya-Allah tajuk seterusnya kita akan membicarakan berkenaan dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan dukhan, asap tebal. Yang mana bagaimanakah keadaan asap ini sehingga memberi azab kepada umat manusia, yang menunjukkan bahawa itu salah satu daripada tanda kiamat, insya-Allah. Jadi sekadar itu sahaja. Terlebih dahulu kita tangguhkan majlis kita ini.